COVID-19. Bersiap sebelum kemarau tiba. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saya Nazar Al-Jibra. Hari ini adalah hari ke-27 Perintah Kawalan Pergerakan, hari Isnin 13 hari bulan 4 2020. Jam sekarang adalah 2.30 minit petang. Saya membaca ada banyak analisa pasca PKP. Analisa tentang apa akan berlaku selepas COVID-19 ini berhabis. Ada yang menyebut bahawa ekonomi dunia akan jatuh. Amerika bukan lagi pusat kuasa ekonomi dunia. Ekonomi negara kita akan jatuh. Nilai ringgit akan rendah. Ada orang yang akan kena buang kerja. Ada bisnes yang akan kecilkan operasi bisnes mereka. Existing client mereka akan berkurang. Dan dah ada ura-ura yang menganalisa bahawa GST terpaksa diperkenalkan semula. Ada yang menyebut bahawa harga hartanah akan turun. Dan juga bank akan mula offer loan yang lebih low interestnya untuk merancangkan ekonomi. Dan macam-macam lagi analisa-analisa yang dibuat. Hari ini saya bukan nak berbicara tentang analisa itu, tapi saya nak berbicara tentang apa tindakan kita terhadap semua analisa-analisa yang dibuat oleh orang itu dan orang ini. Maka tuan-tuan, hari ini kita tadabbur apa yang Allah firmankan dalam surah Yusuf dan juga beberapa petikan lain yang Allah firmankan. Dalam surah Yusuf ada satu surah yang menarik. Saya suka surah Yusuf sebab dia ada tackle banyak isu. Dalam surah Yusuf, kisah Nabi Yusuf itu sendiri, ada satu bahagian berkenaan dengan mimpi Raja Mesir, mimpi Al-Malik Mesir pada zaman Yusuf AS. Mimpi Al-Malik Mesir ini Allah sebutlah ayat 43. Saya rasa tanpa saya baca ayat tersebut, tuan-tuan dah tahu apa mimpi tersebut. Jom kita semak sekejap apa yang dimimpikan oleh Raja Mesir tersebut. Ini ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'a ijaf. Beta mimpi Raja Mesir, Beta nampak ada 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Wa sab'a sunbulatin hudrin wa ukhar yabisat. Kemudian beta juga nampak 7 tangkai yang hijau. Kemudian beta nampak 7 tangkai yang kering-kering. Ya ayuhal malik, wahai para pembesar beta sekalian, aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'yaya ta'burun. Wahai para pembesar, beritahu beta, terangkan kepada beta takwilan mimpi ini, takbir mimpi ini, analisa mimpi ini, kalaulah kamu semua orang yang tahu untuk takbir mimpi. Tuan-tuan, para pembesar ini, mereka bukan orang yang tak mahir takbir mimpi. Mereka mahir. Kerana pada zaman tersebut, zaman setting kisah ini, memang masyarakat Mesir percaya bahawa Tuhan bercakap dengan manusia melalui mimpi-mimpi. Maka apabila raja ini meminta supaya mereka mentadbir mimpi, itu bukanlah satu benda yang pelik dari segi kebiasaan negara mereka. Tapi jawapan para pembesar ini pelik sikit. Jawapan para pembesar kata apa? Adghathu ahlam. Mimpi tuanku ni mimpi yang keliru lah. Susah nak analis lah. Mimpi tuanku ni mimpi yang keliru. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi'alimin. Kami ni bukanlah orang yang mahir dan tahu untuk takwil mimpi yang sebegini. Mimpi sebegini ni pelik. Dia tak ada dalam buku teks. Maka kami tak tahu nak takwilkan mimpi yang sebegini. Jadi tuan-tuan, soalannya simple. Beta mimpi sekian, apa takwilannya? Ingat, apakah soalan tuanku? Soalan tuanku adalah, apa maksud mimpi beta? Apa analisa kamu terhadap mimpi beta? Maka tuan-tuan, kalau saya bertanya tuan-tuan, apakah maksud mimpi tadi? Ya, mimpinya simple. 7 ekor lembu gemuk dimakan 7 ekor lembu kurus, 7 tangkai gandum hijau, 7 tangkai gandum kering. Apa maksudnya? Saya sangat yakin tuan-tuan sudah pun tahu mimpi tadi. Dan tuan-tuan pun sudah tahu apa maksud mimpi tersebut. Kerana mungkin kita mendengar kisah Yusuf ni sejak kecil lagi. Tuan-tuan, cuba jawab. Cuba tuan-tuan jawab. Apa maksud mimpi tu? Saya sangat yakin ini jawapan yang bermain dekat otak tuan-tuan. Tuan-tuan akan kata, tuanku, maksud mimpi tu mudah sahaja. 7 ekor lembu dengan 7 ekor lembu, 7 tangkai gandum dengan 7 tangkai gandum tersebut merujuk kepada 7 tahun yang subur dengan 7 tahun kemarau. Kita, Mesir, akan datang 7 tahun yang subur sekarang.
kemudian kita akan datang pula 7 tahun kemarau, lepas tu okey macam biasa balik. Itulah jawapan majoriti orang. Sekarang, kalaulah kita berjawab demikian, ataupun kalaulah itulah takwilan untuk mimpi tadi, adakah menjawab soalan tuanku? Jawapannya telah menjawab. Telah menjawab. Tuanku hanya bertanya, apa maksud mimpi beta? Maka kalau nak tanya apa maksud, apa analisa untuk mimpi itu, jawapannya mudah. Mimpi itu bermaksud 7 tahun kemarau, 7 tahun yang subur, kemudian datang 7 tahun kemarau, kemudian habis. Macam biasa balik. Tapi tuan-tuan, adakah itu takwilan mimpi yang Yusuf, hero kita, adakah hero kita Yusuf akan takwilkan sedemikian? Maka tuan-tuan, kita cut short. Akhirnya mimpi ini diceritakan kepada Yusuf, kemudian Yusuf mentakwilkannya. Bagaimana Yusuf mentakwilkan? Adakah Yusuf hanya sekadar memberitahu takwilan kosong, analisa kosong sebegitu? Jawapannya tak. Kalau tuan-tuan semak ayat 47, Yusuf mentakwilkan lebih daripada soalan yang ditanya. Soalan ditanya, apa maksud mimpi beta? Yusuf memberi takwilannya. Yusuf bukan sekadar memberi takwilan kosong. Tuan-tuan dengar, Yusuf telah pun memberi apa kita nak buat untuk mengharungi 7 tahun kemarau tersebut. Dengar apa Allah sebut. Allah quote apa Yusuf sebut dalam ayat 47 surah Yusuf. Yusuf berkata, Tazra'una sab'a sinina da'ba. Tuanku, hendaklah kalian rakyat Mesir bercucuk tanam selama 7 tahun yang subur ni. Fama hasastum fadharuhu fi sumbulih. Kemudian tuanku, arahkan rakyat supaya bila mereka bercucuk tanam, mereka tuai, jangan tuai yang banyak-banyak tu, jangan tarik, jangan hapuskan semua daripada tangkai mereka. Illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali ambil sikit daripada tangkai gandum tuan-tuan tu, supaya itu yang kalian makan. Yang lebih tu simpan. Banyak simpan, sikit guna. Itu apa Yusuf sebut. Summa, kemudian ya'ti min ba'di zalika sab'an syidad, kemudian akan datang 7 tahun yang kemarau teruk, 7 tahun yang menderita. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna, kemudian kalian akan habiskan makanan yang kalian simpan tersebut. Illa qalilan mimma tuhsinun, kecuali sikit kalian akan tetap simpan juga. Thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathun nas, kemudian tuanku, akan datang pula tahun-tahun biasa, tahun yang hujan turun semula untuk manusia. Fihi yu'sirun, waktu tu rakyat Mesir akan petik hasil mereka macam biasa. Jadi tuan-tuan, adakah Yusuf jawab seperti mana yang kita jawab? Adakah Yusuf takwil mimpi itu semudah yang kita takwil mimpi? 7 tahun kemarau, 7 tahun subur, lepas tu okey bla bla. Tak. Yusuf bukan hanya mentakwil kosong. Yusuf bukan hanya menganalisa kosong. Yusuf telah go that, lebih dalam daripada tu. Yusuf telah memberi penyelesaian ataupun tindakan yang perlu dibuat setelah analisa itu diambil, setelah kita tahu tentang glance of masa depan. Tuan-tuan, ini penting. Yusuf pertama, dia telah pun memberitahu bahawa yes, 7 tahun subur, kemudian 7 tahun kemarau, seperti yang banyak otak kita fikir. Yes, Yusuf bercakap demikian. Tapi Yusuf juga beritahu apa nak buat. Yusuf kata, make sure 7 tahun yang subur ini kita ambil, kutip hasil gila-gila, tapi guna sikit, yang lain simpan. Nanti waktu 7 tahun yang kemarau tersebut, kita akan guna bahagian yang kita simpan, tapi jangan guna semua. Ada juga sikit yang kita masih simpan. Kenapa ada sikit yang masih simpan? Sedangkan ini kita telah menyimpan lama. Kenapa sikit yang masih simpan? Dan nanti kita akan go through bahagian tersebut. Kemudian bila datang hari yang biasa, kita akan mengutip hasil kita macam biasa. Maka tuan-tuan, ini benda yang saya nak sampaikan terhadap mana-mana analisa yang kita buat tentang masa depan. Satu, kita selaku orang beriman kena faham bahawa hanya Allah yang tahu tentang masa depan. Kita sangat yakin bahawa hanya Allah yang tahu tentang masa depan. Dua, majoriti orang tidak mahir untuk menganalisa masa depan.
Majoriti orang tak mahir untuk menganalisa masa hadapan. Seperti mana majoriti pembesar Al-Malik yang ramai tersebut, pembesar-pembesar di Mesir yang ramai tersebut, mereka tidak mahir untuk analisa masa depan dengan data-data yang mereka ada. Namun, sebahagian orang mahir untuk analisa masa depan. Contoh Yusuf. Yusuf orang yang mahir untuk analisa masa hadapan. Saya nak maklum di sini, sekadar analisa dan sekadar tahu glance of masa hadapan tidak memberi apa-apa manfaat. Yusuf, dia analisa dan dia tahu tentang masa hadapan. Adakah itu memberi manfaat kepada Yusuf? Jawapannya tidak. Mengetahui dan juga analisa tentang masa depan tak memberi apa-apa manfaat. Jadi apa manfaatnya? Bertindak terhadap analisa, bertindak terhadap pengetahuan tentang masa hadapan, itu yang memberi manfaat. Yusuf sekadar tahu tentang masa depan tak memberi manfaat kepada dia. Tetapi setelah dia memberitahu, ini patut kita buat, itu patut kita buat, ini patut kita buat, kemudian kita buat macam tu, tindakan terhadap analisa itu yang akan memberi manfaat kepada masa depan. Tuan-tuan, tahu esok hari nak hujan berdasarkan data-data yang kita ada. Kita tengok kajian-kaji cuaca, kita lihat taburan hujan, kita tengok gerakan awan. Tahu hari esok nak hujan tak mengubah apa-apa. Yang mengubahnya, nak bawa payung ke tak, nak duduk rumah ke keluar, nak naik kereta ke motor, sebab kita tahu hari nak hujan. Imam Al-Ghazali, dia ada banyak quote yang menarik. Antara quote yang menarik daripada Al-Ghazali adalah, ilmu tanpa amal adalah gila. Kita tahu esok nak hujan, tapi kita tak beramal langsung. Kita tahu esok nak hujan, tapi kita tak bawa payung. Kita tahu esok nak hujan, tapi kita redah juga naik motor. Dah tahu esok nak hujan, bawalah payung. Dah tahu esok nak hujan, naiklah kereta instead of naik motor. Dah tahu, tuan-tuan dah analisa bahawa harga hartanah akan turun, maka persiapkanlah untuk tuan-tuan beli hartanah yang akan turun tersebut, ataupun servis tuan-tuan punya financing supaya hartanah tuan-tuan tak hilang. Bila tuan-tuan tahu bahawa nilai ringgit akan jatuh, maka persiapkan ekonomi tuan-tuan supaya ringgit tuan-tuan itu diprotect. Beli emas, tukar kepada emas. Itu sekadar beberapa contoh saya sebut. Tahu bahawa GST akan diperkenalkan, maka saya pun tak tahu apa persediaan yang kita boleh buat, tapi yang pentingnya adalah kalau tahu bahawa glance of masa hadapan, sekadar tahu tak mengubah apa-apa. Preparation itu penting. Preparation itu penting. Sekarang tuan-tuan, seperti yang kita bincang tadi, majoriti orang tidak tahu tentang masa hadapan. Majoriti orang tak boleh analisa pun masa hadapan. Maka hendaklah orang yang boleh menganalisa dan orang yang boleh tahu tentang masa hadapan berkongsi dengan orang yang tidak boleh analisa dan tak boleh tahu tentang masa hadapan ni. Kenapa? Kerana, ambil contoh Yusuf. Kalau hanya Yusuf sahaja yang membuat preparation untuk menghadapi 7 tahun kemarau tersebut, adakah Yusuf akan survive? Jawapannya tak. Terutama sekali apabila isu-isu analisa ini melibatkan negara, melibatkan orang ramai. Apabila ia melibatkan orang ramai, analisa yang sebegini perlu dikongsi dengan ramai orang, kerana lebih ramai orang perlu untuk bertindak. Sebahagian benda tentang masa hadapan, kalau kita tahu dan kita seorang sahaja bertindak, kadang-kadang tindakan kita secara sikit-sikit, secara individu tersebut tidak mengubah apa-apa sangat pun. Contoh Mesir pada zaman Yusuf ini. Mesir survive pada zaman Yusuf ini kerana mereka bertindak secara beramai-ramai. Maka sekarang, samalah juga. Apa saja analisa yang kita buat terhadap market kita masa hadapan, tentang ekonomi negara kita masa hadapan, hendaklah kita kongsi dan bertindak secara beramai-ramai. Bukan hanya sekadar kita tahu dan kita simpan kita seorang. Tak, bantu sahabat kita yang lain untuk bertindak juga di masa hadapan. Seperti saya sebut tadi, hanya Allah tahu masa hadapan dan majoriti orang tak mahir untuk menganalisa masa hadapan. Sekarang saya nak address terhadap orang yang tak mahir untuk analisa masa hadapan. Saya antara orang yang tak mahir untuk menganalisa apakah yang akan berlaku terhadap market kita. Saya tak mahir untuk tahu apakah yang akan berlaku terhadap ekonomi kita. Saya tak mahir. Tapi jom kita tengok apa Allah sebut dalam surah Al-Anfal ayat 60. Al-Anfal ayat 60. Allah berkata, wa'addi lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl. Persiapkanlah apa yang kalian mampu dari segala jenis kekuatan. Allah suruh umat Islam bersiap apa saja kita mampu
daripada segala bentuk kekuatan. Kemudian Allah highlight satu bentuk kekuatan, min ribatil khail, daripada pasukan-pasukan berkuda yang lengkap, berkelengkapan. Tuan-tuan, ayat ini surah Al-Anfal ayat 60 adalah kesinambungan untuk menghadapi perang-perang yang berikutnya. Perang Badar baru saja berlaku. Tuan-tuan pun tahu umat Islam menghadapi perang Badar dengan sangat kurang persediaan. Maka Allah kata, hendaklah perang Badar baru habis. Ada kemungkinan tak next round ada perang yang lain? Sangat ada kemungkinan. Analisa masa hadapan dengan data-data yang ada pada waktu tersebut, kemungkinan kita akan berperang lagi. Maka Allah arahkan apa? Maka hendaklah kalian menyiapkan kekuatan kalian, persiapkan persenjataan kalian, terutama sekali min ribatil khail, terutama sekali dengan kelengkapan perang yang hebat-hebat, kelengkapan tentera berkuda kalian. Tuan-tuan kena faham, umat Islam pada zaman tersebut, tentera yang paling hebat versinya adalah versi yang naik kuda. Maka Allah kata, persiapkan the highest, maksimum yang kalian boleh persiapkan. Persiapan terbaik. Untuk apa mensiap dengan persiapan terbaik tersebut? Padahal belum tentu perang pun. Dan analisa kita belum tentu betul pun. Allah kata, tuhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Untuk persiapan kamu ni, menggurunkan musuh Allah dan menggurunkan musuh kalian. Tapi yang tu saya tak mau sentuh, sebab itu berkaitan dengan perang. Tapi ayat lepas tu Allah sebut, wal akharina min dunihim la ta'lamunahum. Juga untuk kamu menghadapi musuh-musuh yang kamu tak tahu pun kewujudan musuh tu. Kamu tak tahu. Allah ya'lamuhum, tapi Allah tahu tentang mereka. Saya nak maklum kata kat sini, sama ada kita mahir untuk analisa masa depan ataupun kita tak mahir untuk menganalisa masa depan, persiapan yang maksimum itu perlu ada. Sebab apa? Sebabnya adalah kerana kita mungkin akan menghadapi musuh-musuh yang kita tak tahu tersebut. Musuh-musuh yang kita tak tahu tersebut. Jadi, saya nak sebut di sini, hanya Allah yang tahu tentang masa depan. Sama ada mahir analisa ataupun tak mahir analisa, prepare for the worst. Ini perkataannya, prepare for the worst. Kita mahir ataupun tak mahir untuk analisa masa depan, prepare untuk yang paling teruk. Tuan-tuan ingat kisah Yusuf tadi? Yusuf kata, berjimat kecuali sikit saja makan. Kemudian bila musim yang kemarau tersebut, guna kecuali sikit simpan. Soalan, kenapa masih kecuali sikit simpan? Padahal itu waktu kemarau. Waktu kemarau ni lah guna habis apa yang kita telah jimat. Tapi Yusuf tak kata macam tu. Yusuf kata sewaktu kemarau ni guna kecuali sikit kita masih simpan. Kenapa sikit masih simpan? Sebab kadang-kadang analisa kita salah. Kadang-kadang analisa kita salah. Saya bagi contoh. Yusuf. Yusuf alaihi salam, dia menganalisa. Of course, analisa Yusuf sangat tepat kerana ia bersumberkan wahyu. Cuma kita ambil iktibar saja. Yusuf, dia menganalisa masa depan. 7 tahun subur dan 7 tahun kemarau. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan. Kalau kita berjimat-jimat pada 7 tahun yang subur tersebut, kerana we prepare for the worst, ada kemungkinan tak tahun ke-8 kemarau tak datang? Tahun ke-9 kemarau tak datang? Tahun ke-10 kemarau tak datang? Ya, ada kemungkinan. Kadang-kadang analisa kita tak tepat. Kadang-kadang kita menganalisa, menjangkakan bahawa subur selama 7 tahun, tahun ke-8 akan kemarau. Let's say tahun ke-8 tak kemarau. Adakah rugi apabila kita prepare for the worst? Tak rugi. Tahun ke-10 tak kemarau. Adakah rugi kita telah pun prepare for the worst? Sangat tak rugi. Sekarang, Yusuf kata kemarau itu datang, guna apa yang kita simpan kecuali sikit kita masih simpan. Kenapa sikit masih simpan? Kerana berdasarkan analisa, kemarau akan tamat selepas 7 tahun. Ada kemungkinan tak analisa itu salah? Ada. Mungkin tahun ke-8 masih kemarau. Mungkin tahun ke-9 masih kemarau. Sebab itu Yusuf ajar untuk prepare for the worst. Guna yang kita simpan kecuali sikit kita masih simpan. Masih simpan. Kenapa? Kerana mungkin tahun ke-8 belum habis. Tahun ke-9 kemarau belum habis. Prepare for the worst. Yusuf ajar kita. Allah ajar kita melalui surah Yusuf dan melalui surah Al-Anfal tadi, prepare for the worst. Maka sekarang mendengar banyak analisa-analisa yang pelbagai tentang keadaan negara kita masa hadapan, prepare for the worst. Preparekan mental kita,
preparekan persiapan kewangan kita, preparekan kemahiran kita, dan doa, banyak-banyak doa, banyak-banyak doa. Tuan-tuan, hidup tak selalunya indah, langit tak selalunya cerah. So, prepare for the worst. Hari ini saya akhiri dengan apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Hashr ayat 18. Al-Hashr ayat 18. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwa kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Hendaklah setiap orang perhati lihat apa yang dia telah dahulukan untuk hari esok. Semua orang kena perhati, tengok apa yang dia telah prepare untuk hari esok. Tuan-tuan, ayat ini Allah menyeru kita untuk kita lihat apa yang kita telah pun standby, untuk kita prepare tentang hari esok. Tuan-tuan, hari esok dalam ayat ini adalah esok, lusa, minggu depan, dan juga hari akhirat. Yes? Fokus satu orang Muslim mestilah hari esok yang paling esok, iaitu akhirat. Tapi tuan-tuan, meskipun kita fokus akhirat, jangan kita tinggalkan bahagian dunia kita. Prepare for the worst untuk dunia kita, prepare for the worst untuk akhirat kita. Wallahu alam. Maka tuan-tuan, saya seru semua untuk teruskan menyumbang ke tabung bantuan bencana negara untuk kita membantu frontliner kita menghadapi COVID-19 ini head to head di depan, di barisan hadapan. Bank Muamalat, nombor akaunnya ada dekat description video ni. Kemudian jumpa tuan-tuan di perkongsian yang akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi